Anda nak simpan duit untuk anak anda? Kali ini kami akan berikan 5 tempat terbaik untuk anda simpan duit untuk anak anda. Tapi sebelum tu, pastikan untuk anda klik butang subscribe di bawah dan hit alert untuk dapatkan notifikasi berkenaan dengan topik kewangan daripada kami. Jom kita go to satu persatu di mana tempat-tempat yang terbaik untuk anda simpan duit untuk anak anda. Teruskan bersama kami. Okey. Pertama sekali adalah kalau anda nak simpan duit, tentunya anda akan fikir untuk simpan di bank-bank tempatan. Ada banyak pilihan bank-bank tempatan, Maybank, CIMB, RHB, Hong Leong Bank, Bank Rakyat dan lain-lain bank. Okay, bank-bank ini adalah satu tempat yang pada saya lagi bagus daripada simpan di bawah bantal kerana ianya selamat. Tetapi yang untuk simpanan di bank-bank ini ianya tiada apa-apa wow factor. Maksudnya dari segi dividen pun taklah terlalu tinggi dan kalau anda inginkan ala-ala nak menyimpan tu, saya recommend anda simpan di tempat yang boleh bagi dividen ataupun pulangan yang tinggi sikit daripada bank-bank tempatan. Bukan tak bagus-bagus tapi ada lagi tempat yang pada pandangan saya lagi bagus. Okay, nombor dua, simpan di ASB. Nak buka ASB ni untuk anak pun tak ada masalah. Dividen yang ditawarkan pula adalah sekitar 6 hingga ke 8% setahun. Dia agak tinggi tapi taklah terlalu tinggi. Pada saya okey lah dibandingkan dengan simpanan di bank-bank biasa. Nak buka akaun pun mudah dan urusan semua boleh dilakukan secara online. Okey, untuk buka akaun, cara untuk buka akaun kami tak cover dalam video ini tapi anda boleh cek di link di video description di bawah di mana kami akan berikan link tentang tips cara nak buka akaun sama ada akaun personal anda sendiri ataupun akaun anak. Okey, poin yang keempat, kalau anda simpan di ASB ni, anda perlu untuk bayar zakat simpanan. Dan macam mana nak bayar zakat simpanan ni apabila cukup haul dan nisab. Nisab ni adalah jumlah minimum requirement dan dia bergantung kepada negeri. Tapi biasanya kalau anda ada simpanan dalam 12,000 tu anda dah wajib kena bayar zakat. Dan haul ni pula adalah tempoh. Biasanya tempoh yang digunakan adalah tempoh setahun bulan Islam. Contoh daripada Ramadan tahun ni hingga ke Ramadan akan datang. So, di antara Ramadan ke Ramadan tu dah cukup setahun dan pada masa itu adalah diwajibkan untuk anda membayar zakat simpanan. Okey, kita pergi ke poin yang ketiga. Okey, ketiga, simpan di tabung haji. Okey. Apa yang menarik adalah berkenaan dengan simpanan di tabung haji ini adalah pendaftaran mudah. Untuk pendaftaran setakat video ni diupload anda boleh mendaftar di of course lah di mana-mana cawangan tabung haji. Yang kedua anda juga boleh membuat pendaftaran di bank Islam ataupun bank rakyat. Ni, bank Islam ataupun bank rakyat. Okey, dividen yang diberikan pula adalah sekitar 4 hingga ke 6% setahun. Bagi saya agak tinggi berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh bank-bank tempatan. Okey. Sekarang ni tabung haji juga sudah mempunyai portal online mereka sendiri di mana anda boleh melakukan pelbagai transaksi seperti pemindahan wang dan lain-lain secara online. Anda nak cek baki simpanan ataupun nak dapatkan penyata simpanan pun anda boleh lakukan secara online. Jadi tidak perlu untuk pergi ke mana-mana branch mereka. Okay. Poin yang kelima yang paling menarik berkenaan dengan tabung haji ini adalah anda tak perlu untuk bayar zakat simpanan. Okey, zakat simpanan tidak perlu dibayar kerana tabung haji sudah membayarkan zakat simpanan anda. Jadi seperti kalau anda simpan di bank tempatan ataupun simpan di ASB, anda masih perlu untuk membayar zakat simpanan. Jadi di sini adalah antara satu perkara yang menarik berkenaan dengan tabung haji. Okey, nombor 4. Yang paling pada pendapat saya di antara 5 item ataupun 5 tempat simpanan yang paling bagus, saya paling recommend untuk anda simpan di SSPNI Plus. Okey. Kenapa? Kerana dia ada satu, dia mempunyai manfaat perlindungan takaful.
Okey, untuk lebih detail boleh cek di video description di bawah lah apa yang Takaful ni cover. 36 penyakit kritikal, pampasan kematian dan lain-lain tu. Saya tak nak cerita banyak, anda boleh cek video description di bawah dan dia akan bawa anda ke website SSPN ni lah. Okey, nombor 2, dividen adalah sekitar 4% setahun. Bagi saya taklah setinggi tabung haji ataupun ASB, tapi dia lebih tinggi sedikit daripada bank-bank tempatan. Okeylah, 4% setahun. Inflasi pun dalam sekitar 2%. So, bila 4% setahun tu, bagi saya agak berbaloi untuk anda simpan di sini. Manfaat ketiga, nombor 2 tadi yang dividen 4% setahun. Ketiga adalah manfaat potongan cukai LHDN. Maksudnya kalau anda menyimpan di sini, simpanan anda di sini adalah anda boleh gunakan dia untuk mendapatkan rebate cukai LHDN. Jadi sebagai kalau anda ibu bapa, anda daftar SSPN untuk anak dan daripada simpanan ni anda boleh gunakan untuk sebagai rebate cukai lah. So ni antara salah satu strategi untuk kurangkan cukai yang bayar pada kerajaan. Okey. Poin nombor 5 sama, takaful tidak sebagus apa yang ditawarkan oleh syarikat takaful. Okey. Untuk ini, nak dapatkan info lanjut berkenaan dengan SSPN I+, pergi ke link description di bawah. Saya cerita detail berkenaan dengan SSPN dan klik link nanti dia akan pergi ke laman rasmi SSPN I+ ni lah. Okey, itu cukup untuk SSPN I+. Kita pergi ke poin yang nombor 5. Okey, takaful. Takaful ni kehebatan dia bukan pada kehebatan takaful ni pada perlindungan, protection, bukan pada simpanan. So, maksudnya kalau anda mencarum RM200 setahun, ada kemungkinan yang lebih kurang 50 ataupun 60% ni dia akan pergi ke tabung perlindungan dan sebahagian kecil tu dia akan pergi ke tabung simpanan. Jadi kalau anda mengharapkan jumlah yang tinggi, simpanan yang tinggi apabila anda mencarum takaful tu tidak digalakkan. Tapi ini untuk lebih lanjut, lebih baik anda berjumpa dengan ejen takaful lah. Ini saya ceritakan secara ringkas. Dividen ni tidaklah terlalu tinggi sebab fokus takaful ni kehebatan dia bukan pada dividen tapi pada simpanan atau perlindungan dia. Okey. Itu manfaat takaful lah. Satu lagi, takaful ni pun sama seperti poin nombor 4, anda boleh gunakan untuk rebate cukai. Itu antara beberapa manfaat takaful lah. Okey, saya dah go through 1 sehingga 5. Jom kita pergi kepada kesimpulan. Okey, mana yang terbaik di antara 5 tempat simpan ni? Pada saya, setiap orang mempunyai kehendak dan keperluan yang berbeza. Ada orang yang dia tak perlu simpanan banyak tapi dia perlukan perlindungan. Ada setengah tu dia perlukan, kalau boleh dia nak cari tempat simpanan yang boleh bagi dia dividen yang terbaik. Jadi setiap orang mempunyai keperluan dan kehendak yang berbeza. Dan anda sebagai ibu bapa, saya yakin mesti tahu apa prioriti anda. Sama ada nak dividen ataupun nak perlindungan dan lain-lain lah. Tapi pada pandangan saya, antara kelima-lima ni SSPN I+ adalah yang terbaik. Yang lain-lain pun baik, bagus. Tapi yang paling terbaik adalah SSPN I+ kerana 3 sebab. Satu, dividen dia agak tinggi dalam 4% setahun. Nombor 2, dia ada manfaat takaful. Manfaat takaful ni macam saya cakap tadi, dia tidaklah sebaik takaful syarikat pelan-pelan daripada syarikat takaful, tapi dia ada. Dia mempunyai kelebihan yang tersendiri dan ketiga, dia mempunyai rebate cukai. Atas 3 sebab ini, saya sangat recommend kalau anda nak halang untuk anda menyimpan, simpan di SSPN I+. Okey. Harap video ini dapat memberikan anda alternatif untuk anda membuat simpanan. Dan akhir sekali, saya minta untuk anda like video ni, share kepada kawan-kawan dan last sekali subscribe untuk dapatkan banyak lagi tips-tips kewangan daripada kami. Sekian, terima kasih.